Boleh. Waktu pertanyaan Menteri. Yang berhormat, sekarang saya jemput Yang Berhormat Tuan Murdi Bimal Mas Gading. Terima kasih Tuan Speaker. Selamat pagi. Mas Gading meminta Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya menyatakan dalam usaha membina semula ekonomi pada zaman pasca COVID-19, apakah KPI kementerian, strategi dan langkah yang diambil demi merangsang pertumbuhan sektor ekonomi pelancongan khususnya di Sarawak yang mempunyai destinasi unggul seperti Taman Negara Mulu, Taman Negara Tanjung Datuk, Taman Negara Gunung Gading dan Taman Negara Kubah. Berapa jumlah peruntukan yang dirancang untuk pembangunan sektor ini di Sarawak di bawah RMK 12? Sila Yang Berhormat Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya jawab. Terima kasih Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang Di-Pertua, saya mengucap terima kasih kepada Mas Gading bagi memulih dan mengembalikan daya saing industri pelancongan negara. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya iaitu MOTEK telah menggubal dasar pelancongan negara ataupun DPN 2020 ke 2030 yang merupakan agenda transformasi yang menumpukan pada usaha-usaha meningkatkan pendapatan negara, menggalakkan kerjasama dan pelaburan, memperkasa masyarakat setempat serta mengukuhkan daya tahan dan kemampanan industri pelancongan negara. Menerusi DPN, MOTEK juga berhasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi ekopelancongan pilihan dunia, memandangkan negara kita merupakan antara 17 buah negara yang dikenali sebagai negara mega diversity kerana kekayaan dan kepelbagaian flora dan fauna. Justru tumpuan akan diberikan kepada pelancongan lestari. Bagi tujuan tersebut, segmen ekopelancongan merupakan fokus utama MOTEK, terutamanya dalam merancangkan semula industri pelancongan selaras dengan Pelan Ekopelancongan Kebangsaan NEP 2.0 dengan izin, iaitu 2020 hingga 2030. NEP ini merangkumi strategi dan pelan tindakan bagi memastikan kelestarian produk ekopelancongan negara kekal mampan. Bagi negeri Sarawak khususnya, MOTEK telah mengenal pasti 9 kluster ekopelancongan yang berpotensi untuk dibangunkan, iaitu pertama Lundu Sematan Teluk Melano Tanjung Datu, kedua Bako Santubong Kubah Semenggok Bau Padawan, ketiga Sri Aman Batang Air Ulu Sungai Menyang Meludam, keempat Sibu Kapit Tunuh Baleh Pelagus, kelima Mukah Daro Pulau Bruit Tanjung Manis, keenam Bintulu Bakun Belaga Lusong Laku Nanga Merit Murum, ketujuh Miri Sebuti Niah Logan Bunut, dan ke-8 Limbang Mulu Gunung Buda, dan ke-9 Lawas Bario Baklalan Baram. Kesemua kluster ini merangkumi penglibatan 676 pengusaha inap desa di bawah program pengalaman homestay Malaysia yang berdaftar dengan MOTEK, melibatkan 50 kampung, dan antara homestay itu ialah Kampung Teluk Melano dekat dengan Yang Berhormat, Kampung Baku, Rumah Panjang Bawang Asan, Kampung Sungai Asap, Kampung Senau, Kampung Darul Islam Belimbing, dan di kawasan Berhormat sendiri Kampung Krokong dan Kampung Atas. Pada tahun 2020, pendapatan diperolehi menerusi program ini di Sarawak adalah melebihi 1.2 juta ringgit dengan kehadiran hampir 9,700 orang pengunjung. Manakala jumlah pendapatan ini adalah jauh lebih baik semasa sebelum penularan COVID-19, iaitu melebihi 4 juta ringgit pada tahun 2018 dan 2019. InsyaAllah, dengan pembukaan semula aktiviti pelancongan domestik dan kebenaran rentas negeri sekarang, kita berharap pengusaha program homestay ini akan kembali menjana pendapatan yang baik. Panjang lagi jawapan untuk Yang Berhormat, tetapi saya nak menyatakan di sini Sarawak di antara negeri yang paling banyak homestay, 50 buah kampung, dan dia punya ada lagi dia punya ahli-ahli yang terlibat ramai dalam kejap nanti saya bagi figure dalam ini disebabkan masa, saya akan beri jawapan secara sepenuhnya ya selepas ini. Terima kasih.